tengok betul-betul. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, sebelum kita pergi lagi jauh, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi sebelum kita nak mulakan kelas kita, cikgu harap suara cikgu jelas ke suara cikgu ataupun kurang jelas? Suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey. Ada Akilah, suara cikgu ada tersekat-sekat ke? Tak ada. Tak ada. Arisa, suara cikgu ada tersekat-sekat ke? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, Farish, suara cikgu okey je ke ataupun ada lag sikit? Okey. Okey, Nakib, cikgu nak teruskan boleh Nakib? Mana dah Nakib tadi? Boleh Nakib, cikgu nak teruskan? Okey. Okey, jadi semua orang hari ni kita nak belajar bab 11. Hari ni adalah hari yang terakhir untuk bab 11. Minggu depan cikgu akan masuk kepada bab baru iaitu bab 12. Okey, jadi cikgu mula share screen. Kalau suara cikgu dah jelas, cikgu mula share screen. Okey. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu amat berterima kasih kepada yang buka kamera. Jadi untuk lesson kita pada malam ni, cikgu harap siapa-siapa yang tak faham, yang kurang jelas, tanya terus. Okey, kalau malu boleh tanya dekat WhatsApp. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kepada lesson kita. Okey, jadi yang kita nak belajar pada malam ni adalah tentang bab 11. Sepanjang lesson kita, kalau cikgu salin nota, cuba sempatkan juga untuk salin. Okey, boleh ke semua? Boleh? Boleh. Okey, bab 11 adalah tentang transformasi, transformasi isometri. Transformasi dekat sini bermaksud perubahan. Perubahan. Jadi ada 3 major transformasi yang kamu belajar masa tingkatan 2. Okey, yang pertama kita dah belajar awal-awal. Nama dia translasi. Yang kedua kita dah belajar pada minggu lepas. Nama dia pantulan. Pantulan ataupun reflection. Okey, yang ketiga iaitu yang kita nak belajar hari ini adalah putaran. Okey, 3 benda kita akan fokuskan. Okey, jadi translasi kita dah belajar. Translasi adalah pergerakan objek pergi kepada image. Bila cikgu bercakap tentang translasi, kalau objek tu dia dalam keadaan tegak, bila dia bergerak pun dia mesti dalam keadaan tegak juga. Maksudnya tiada perubahan rotation. Tiada, maksudnya apa? Maksudnya dia punya kekal. Posisi kekal. Tiada yang berubah. Posisi bentuk tu kekal. Okey. Jadi dalam translasi dia perlu kepada apa? Dia perlu kepada maklumat dalam kurungan X dan Y. Okey, itu translasi. Yang kedua, kita pergi kepada pantulan. Pantulan, kalau translasi ni pergerakan. Kalau pantulan tu apa? Pantulan adalah cermin objek pergi kepada image. Maksudnya, pantulan
dia adalah cermin. Bila cikgu cakap pantulan, dia mesti ada satu nama yang kita kena cari. Nama dia paksi pantulan. Paksi pantulan maksudnya apa? Kedudukan cermin. Kedudukan cermin. Okey. Habis dekat situ. Okey. Jadi kalau pantulan, posisi dia macam mana? Posisi dia adalah sentiasa berhadapan. Macam mana berhadapan tu? Saling pandang antara satu sama lain. Contoh, objek kita dekat sini, okey, image kita adalah mesti dia pandang antara satu sama lain. Itu yang cikgu cakap, dia dalam keadaan berhadapan. Ni nota penting. Ini nota penting. Putaran tu macam mana? Oops, cikgu berhenti dulu. Cikgu akan fokus kepada pantulan daripada kita punya homework. Ada yang dah buat, betul. Ada yang dah buat, cikgu dah check semua. Kadang-kadang cikgu dah check, cikgu terlupa nak marking. Tapi sebenarnya cikgu dah check. Okey. Jadi, cikgu pergi dahulu hari ini kepada homework pantulan. Ingat, kamu kena print. Sebab apa? Sebab benda ni melibatkan lukisan. Akilah sempat salin ke semua dekat depan ni? Sempat. Okey. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada kita punya homework. Okey. Untuk homework sama je yang cikgu send malam ni, sama sahaja. Okey, kita kukuhkan kita punya pantulan. Kita kukuhkan kita punya pantulan. Okey, jadi bila cikgu cakap tentang pantulan, masing-masing boleh tengok dekat depan. Bila cikgu bercakap tentang pantulan, benda yang paling penting dalam pantulan adalah kedudukan cermin. Mesti kena ingat kedudukan cermin. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kalau dia bagi objek sahaja, sebagai contoh, cikgu buat satu objek. Bila dia bagi objek sahaja, okey, tengok ke depan, cikgu akan tunjukkan. Okey, bila dia bagi objek sahaja, mana bentuk lain sikit. Okey. Okey, bila dia bagi objek sahaja dekat sini, dia bagi objek je tau. Dia bagi objek macam ni. Okey, jadi sekarang daripada objek ni kita nak kena cari kita punya image macam mana. Okey, cikgu lukislah objek dia, cikgu nak bagi kamu faham Okey. Objek. Lepas tu kita ada dia punya image. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan macam mana cikgu dapat dia punya objek dengan image. Okey, ini adalah objek. Ini adalah image. Bila kita nak cari kedudukan cermin, kamu semua mesti tengok dekat depan. Kita kena ambil satu bucu yang sama. Sebagai contoh, kalau kamu ambil bucu warna biru, warna hijau, dia kena pergi juga dekat bucu warna hijau. Kalau kamu ambil bucu warna merah, dia kena pergi pada bucu yang sama. Merah ke merah, hijau ke hijau. Jadi sekarang, untuk kedudukan paksi pantulan, kedudukan cermin tu, kita kira dulu jumlah dia. Contoh dekat sini cikgu pergi kepada hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kira full jarak dia adalah 6. Full jarak dia adalah 6. Jadi bila kita dah tahu dia 6, apa yang kita nak kena buat? Kita kena bahagi 2. 6 bahagi dengan 2 kita dapat 3. 3 ni nak buat macam mana? Okey, tengok. 3 ni kita kira daripada objek pergi kepada 3. Objek kita 1, 2, 3. Okey, objek
pergi kepada kita punya cermin, mesti dapat 3. Yang kemudian, daripada image pergi kepada cermin, sama juga mesti dapat 3. 1, 2, 3. Jadi tempat pertembungan ni, yang tengah-tengah ni adalah kita punya tempat kedudukan cermin. Cermin ni apa? Cermin ni nama lain dia adalah paksi pantulan. Kamu jangan ingat 6 dengan 3 je. Okey, kalau cikgu buat yang warna merah. Tengok, kalau cikgu buat yang warna merah. Okey, cikgu kira yang warna merah. Tengok betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi, total jarak dia ada 14. 14 ni nak kena buat apa? Sama juga, step yang sama. 14 kena bahagi dengan 2. 14 bahagi 2 dapat berapa? Masing-masing tekan kalkulator. 14 bahagi 2 dapat berapa? 7. 7. Jadi apa maksud 7 ni? Daripada bucu objek pergi kepada cermin mesti 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, daripada image pergi kepada cermin mesti sama juga 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi inilah tempat pertembungan dia. Lepas kamu dapat 2 titik, daripada 2 titik tu kamu buat satu garis yang pergi merentas kedua-dua titik tu. Inilah cara untuk mencari paksi pantulan. Inilah dikira sebagai paksi pantulan. Maksudnya apa? Step yang pertama, kita kira keseluruhan jarak. Sama juga, kita kira keseluruhan jarak. Lepas kita dah dapat 14, kita buat apa? Bahagi 2. Yang ni kita buat apa? 6 ni, bahagi 2. Sebab apa? Sebab formula untuk paksi pantulan, objek pergi kepada cermin, jarak dia mesti sama dengan image pergi kepada cermin. Dia kena sama dekat situ. Dia kena sama. Tak boleh lain. Jelas ke semua contoh yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh faham? Boleh. Okey, seorang je boleh faham. Nak dengar suara yang lain. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi kena ingat nota daripada cikgu ni. Salin kalau boleh. Salin. Okey. Jadi untuk pengukuhan kita punya pantulan, cikgu akan pergi kepada beberapa soalan. Iaitu soalan di muka surat pertama. Yang ni ada dalam homework. Okey, jadi kita tengok yang pertama sekali, step yang sama. Step yang sama. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Step yang sama, kita kira dia punya kedudukan. Daripada objek pergi kepada image. Ambil bucu yang sama. Okey, hijau dengan hijau. Kita kira keseluruhan kotak. Ada berapa? 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Oh, dia ada 4 kotak. 4 kotak, lepas tu nak buat apa? 4 bahagi dengan 2. 4 bahagi 2 dapat berapa? 2. 2. Jadi apa maksud 2 ni? Okey, bucu hijau pergi kepada, bucu hijau untuk objek pergi kepada cermin mesti 2 kotak. Sama juga dengan image pergi kepada cermin mesti dalam keadaan 2 kotak. Jadi dekat sini kita kira ini objek 1, 2. Untuk image 1, 2. Ini tempat dia. Jadi bila ni tempat dia, kita buatlah satu garisan.
Ini adalah kita punya paksi pantulan. Ini adalah kita punya paksi pantulan. Okey, jelas ke semua sampai sini, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, itu kita nama dia kedudukan. Nama dia cara nak cari paksi pantulan macam ni. Aiden jelas ke Aiden? Aiden okey kot. Aiden jelas ke Aiden? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Khairina jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Habis. Jadi itu cara nak cari dia. Okey. Kemudian cikgu pergi pula kepada soalan D. Cikgu pergi terus kepada soalan D. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan pergi kepada soalan D. Okey. Sama step dia. Step yang sama. Cara nak cari kedudukan paksi pantulan. Ambil satu bucu yang sama. Contoh yang warna hijau. Ini adalah kita punya objek. Ini adalah kita punya image. Ambil satu bucu yang sama. 1, 2. Bucu yang sama. Jadi kita ada berapa? 1, 2. Ada 2 kotak. Jadi nak buat apa? Bahagi 2. Kita dapat 1. Apa maksud 1 ni? Daripada objek pergi kepada cermin, mesti langkah 1 kotak. Daripada image, sama juga. Pergi kepada cermin, mesti langkah 1 kotak. Macam mana? Objek 1 kotak. Image 1 kotak. Jadi ini adalah persilangan dia. Mana paksi pantulan dia? Yang tengah-tengah ni. Boleh faham ke semua? Jelas? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, itu cara cari paksi pantulan. Ini adalah cara cari paksi pantulan. Sekarang ni, cikgu akan ajar kamu, biar kamu refresh balik. Cikgu akan ajar kamu nama dia. Nama bagi paksi pantulan. Dia ada nama ke cikgu? Dia ada nama. Dia ada nama. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Sekarang apabila soalan bagi dalam keadaan graf, kita ada paksi Y dan kita ada paksi X. Cikgu buat skala dia 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Cikgu buat skala dia -1, -2, -3, -4. Okey, Y ke atas 1, 2, 3. Ke bawah -1, -2, -3. Cikgu berhenti sampai sini. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan nama bagi paksi pantulan macam mana kita nak buat. Okey, sebagai satu contoh, cikgu ada satu paksi pantulan yang warna hijau. Cikgu nak nama dia. Apakah nama paksi pantulan yang warna hijau? Okey, step dia. Kita tengok apa? Yang pertama, tengok pada pintasan apa. Pintasan apa? Dia potong. Pintasan ni apa? Intersection. Intersection ataupun pintasan adalah dia potong dekat mana. Dia potong dekat Y ataupun kalau kamu tak faham potong ni, maksudnya dia lalu. Pintasan ni dia lalu. Lalu dekat mana? Lalu dekat paksi X ataupun paksi Y. Ada 2 je. Tak ada Z. Okey, jadi kita tengok yang Y ni, yang garis pantulan warna hijau ni dia lalu dekat mana? Y ke X? Y, X. Dia lalu dekat Y. Jadi kita buat terus Y sama dengan. Kita buat terus Y sama dengan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok pula dia punya nombor. Okey, nombor ni maksudnya kedudukan dia. Jadi masing-masing dekat paksi Y dah betul dah.
Maksudnya kita dah betul dah. Sekarang dia lalu dekat nombor berapa? Dia potong dekat nombor berapa? 1 ke 2 ke 3? Ha, 2. Jadi yang warna hijau adalah Y sama dengan 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang dekat belah bawah ni. Okey, cikgu nak kamu bagi tahu cikgu, apa nama paksi pantulan yang belah bawah ni? Bagi tahu cikgu. Okey, dia X ke Y? X ke Y? Y. Okey, Y. Dia potong dekat nombor berapa? Negatif 3. Ya, jadi dekat sini Y sama dengan negatif 3. Itu cara baca paksi pantulan tu. Okey. Itu yang warna hijau cikgu tunjuk. Sekarang cikgu tunjuk yang warna biru. Tengok yang warna biru. Warna biru potong dekat mana? Y ke X? X. Okey, pandai. Jadi dekat sini X. X sama dengan berapa? Okey, tengok pula nombor dia. Nombor dia nombor berapa? 1. Berapa? 1. Ya, 1. Jadi dekat sini X sama dengan 1. Tu cara baca dia. Ni penting tau, ini penting. Okey, kemudian yang terakhir cikgu buat pula garisan warna biru belah kiri. Okey, yang ini dia potong dekat mana? Y ke X? Okey, dia potong dekat X. Okey, sekarang dia potong dekat nombor berapa? Negatif 4. Okey, pandai. Jadi dekat sini nama paksi pantulan dia adalah X sama dengan negatif 4. Itu cara baca paksi pantulan. Kita nak baca benda yang paling penting. Kamu tak boleh pantulkan bila kamu tak dapat dia punya kedudukan cermin. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu tunjuk ni? Boleh. Okey, jadi kita pergi kepada soalan tadi. Tolong cikgu, apakah nama paksi pantulan ni? Apa nama paksi pantulan bagi soalan ni? Paksi X. Paksi X. Okey, dia potong dekat mana? Y ke X? X. Okey, dia potong dekat X. Dekat nombor berapa dia potong? Negatif 1. Ya, X sama dengan negatif 1. Cara huraikan dia macam mana? Tengok cara huraikan dia. Cara huraikan dia adalah pantulan pada paksi X sama dengan negatif 1. Itu cara kita huraikan. Boleh faham ke semua? Okey. Ini okey, sekarang cikgu nak kamu buat ini. Okey, jadi dekat sini apabila dia jatuh tepat pada X dan Y, sebagai contoh kita tengok dekat depan, kita ada garisan warna merah. Garisan warna merah ada pantulan warna merah. Garisan warna merah ni dia bukan Y sama dengan 0. Kita boleh terus cakap kita boleh terus cakap dia adalah paksi Y. Sebab apa? Sebab dia betul-betul kena pada paksi Y. Okey, yang seterusnya dia jatuh betul-betul pada paksi X. Jadi kamu boleh terus buat dia dalam keadaan dia punya kedudukan paksi X. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Kena ingat ni betul-betul. Okey, habis. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan ni. Soalan ni cikgu dah tunjuk dah hari tu. Good.
Cikgu akan jawab soalan nombor 6. Cikgu akan jawab. Okey, sekejap cikgu nak dengar. Okey, yang tadi jelas ke semua yang cikgu ajar tadi? Jelas. Okey. Okey, sekarang ini cikgu nak ambil gambar. Masing-masing boleh ambil gambar. Cikgu nak masing-masing ambil gambar. Salin. Kalau tak sempat salin, cikgu akan snap. Cikgu akan send gambar dalam WhatsApp group. Cikgu akan send gambar dalam WhatsApp group. Kita nak habiskan pantulan sebelum 9:30. Lepas tu kita terus masuk kepada rotation. Okey, jadi ini adalah nama paksi pantulan. Okey. Jadi berdasarkan maklumat nama paksi pantulan, cikgu nak semua orang cuba selesaikan nombor 6. A, B, C, D, E. Cikgu akan selesaikan A. Cikgu akan buat A dulu. Yang dah buat lagi tahu. Okey. Jadi yang dah buat boleh je send hantar jawapan dekat cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan buat titik A. Cikgu akan buat titik A. Lepas tu cikgu nak masing-masing cuba buat titik yang seterusnya. Okey, titik A. A tu dekat mana? A tu jatuh pada paksi X. Okey, ini adalah objek kita. Ini adalah cermin kita. Ini adalah image kita. Jadi objek kita mana? Ini objek kita A. Ini adalah A kita. Okey, cermin kita dekat mana? Cermin kita jatuh pada paksi X. Bila dia cakap paksi X, maksudnya dia jatuh tepat dekat X tu. Okey, habis dekat situ. Okey, kemudian daripada sini nak cari dia punya image. Objek pergi kepada cermin 2 kotak. Kita kira 1 kotak, 2 kotak. Jadi daripada cermin nak dapatkan kedudukan image, mesti pergi 2 kotak juga. 1 kotak, 2 kotak. Jadi ini adalah kedudukan untuk image bagi A. Okey, jadi sekarang boleh tengok dekat depan X dia jatuh dekat 1. Y dia jatuh dekat 2. 1,2. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh faham? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi berdasarkan maklumat dekat A. Ni maklumat yang kita dah belajar nama paksi dan maklumat cara dapat kedudukan objek dan image dan paksi. Cuba selesaikan. Cikgu bagi 4 soalan ni. Cari image untuk koordinat B, C, D dan E. Boleh ke cuba buat? Boleh. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi siapa-siapa yang tak print, cikgu nak kamu cuba juga. Kalau siapa yang dah print, bagus, lagi bagus. Okey, bagi tahu jawapan koordinat untuk image. Cikgu ulang lagi sekali. Bagi tahu cikgu jawapan koordinat untuk image. Macam cikgu buat dekat image A ni. Cuba buat B, C, D. Okey. Itu yang bagus. Cikgu, Ya. yang C tu kan garis dia kan PQ. Kalau Maksudnya yang C tu garis PQ, ni garis ni dia. Ini garis PQ dia. maksudnya kena sengit ke? Dia kena sengit. Oh, Dia kena sengit. sengit ke bawah? Okey, tu. Betul. Dia kena serong.
Okey, cikgu tunggu dah siap hantar dekat WhatsApp. Okey, bagus. Nazhan dapat buat tak Nazhan? Dapat. Okey, bagus. Syah dapat buat ke Syah? Okey, dah hantar dah kata. Oh, Nur Khairina dah hantar. Cikgu nak tanya. Akilah dapat buat ke Akilah? Dapat. Okey. Cikgu tunggu semua cuba buat tau. Okey, bagus. Mana Im? Tengok tau kalau siapa tak print tu tengok kat depan. Cikgu dah zoom ni. Okey, jadi cikgu bagi masa lagi 2 minit. Adam boleh buat ke Adam? Boleh. Boleh buat ke Adam? Adam Z. Boleh juga. Oh, Adam ni. Okey. Boleh. Tak keluar suara. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Semua orang cikgu tunggu. Cikgu nak tanya. Nakib dapat buat ke Nakib? Dapat. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi masing-masing yang tak faham cara nak selesaikan boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan satu-satu. Kena faham ni, Ni masuk SPM. Kalau kamu main-main ni nanti susah nanti. Susah kemudian hari. Okey, jadi masing-masing cikgu akan buat B. Boleh ke cikgu mula buat B? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, ini adalah objek untuk B. Okey, kita dah tahu dah kedudukan objek untuk B. Kemudian kita cari dia punya paksi pantulan. Mana paksi pantulan dia? Dia jatuh dekat Y. Okey, ini adalah paksi pantulan dia. Jadi daripada sini kita nak buat apa? Kita kira kotak. Kita kira kedudukan objek pergi kepada cermin. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Okey. Jadi kalau objek ke cermin 4 kotak, jadi nak dapat dia punya image mesti 4 kotak juga. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Jadi untuk image adalah B dekat sini. Nak baca dia punya koordinat, ada yang tak tahu cara nak baca dia punya koordinat. Tengok X dia, tengok Y dia. Jadi dekat sini kita baca X dia 4. Kita buka B image. X dia 4, koma Y dia 2, 4,2. Itu cara baca dia. Itu cara buat B. Jelas ke untuk B? Nak dengar suara sikit, jelas ke? Jelas. Okey, habis untuk B. Cikgu buat untuk C pula. C kita mana? Ini C kita. Ini adalah C kita.
Sekarang kita dah nampak mana kedudukan objek kita. Kemudian kita nak tengok dia punya cermin. Cermin dia dekat PQ. Mana P? Mana Q? Okey, ini P dia, ini Q dia. Jadi cermin kita adalah garisan PQ. Tu cermin dia. Okey, jadi kita nak cari pula kedudukan untuk image. Okey. Jadi nak cari kedudukan untuk image. Sengit tu, cikgu tak faham lah sengit kat mana. Senang je. Kalau kita nak tengok dia sengit, kita buat dia satu garisan macam ni. Okey. Jadi baru kita kira kotak dia. Kalau daripada objek pergi kepada cermin, kita selang satu kotak. Satu kotak. Jadi nak dapatkan dia punya image, kena selang juga satu kotak. Ini adalah kita punya kedudukan si image. Jadi kita bila nak baca koordinat, kita tengok dia punya X. X dia dekat paksi X. Y dia dekat paksi Y. Jadi sekarang tengok cara cikgu baca. C untuk image, buka kurungan. Maklumat X dia apa? -2. Tulis -2, koma. Maklumat Y dia apa? -4. Tulis -4. Ini jawapan image untuk C. Jelas ke semua? Boleh faham untuk C? Boleh. Boleh. Tak dengar suara. Boleh faham ke semua untuk C? Boleh. Okey. Bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan D. Masing-masing boleh tengok kepada D. D ni dia dekat sini. Okey, ini D kita. Kita dah nampak dah D kita. Kemudian kita tengok pula X sama dengan 2. Dia punya cermin dekat paksi X. Ini paksi X. X sama dengan 2. Mana 2? Ini 2 kita. Jadi maksudnya cermin kita berada di sini. Okey, sekarang kita kira kotak objek pergi kepada cermin. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Jadi nak dapatkan kedudukan image dia 3 kotak juga. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Jadi kedudukan untuk image dia adalah di sini. Jadi bila kita nak baca kita punya kedudukan, kita mesti tarik. Okey, ini maklumat X dia, ini maklumat Y dia. Mana X dia? Ni -1. Tulis -1, koma. Mana Y dia? Ni -3. Tulis -3. Tu jawapan untuk D. Okey, akhir sekali. Cikgu pergi kepada soalan E. Mana E kita? Masing-masing boleh tengok kat depan. Ini E kita. Okey. Okey. Seterusnya, kita nak cari cermin kita. Y sama dengan -1. Tengok dulu Y. Oh, ini Y. -1. Mana -1? Sini -1. Bermakna kedudukan kita punya cermin dekat sini. Okey, kita nak cari dia punya image. Kita kira kotak. Objek pergi kepada cermin. 1 kotak, 2 kotak. Nak dapat image dia. Jadi kena selang 2 kotak juga. 1 kotak, 2 kotak. Jadi ini adalah kita punya image. Nak baca mesti tulis dalam koordinat. Kita ambil dia punya X dan dia punya Y. Okey, sekarang X dia 2. Tulis 2, koma. Y dia -3. Kita tulis -3. Okey, jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat situ? Boleh faham? Boleh. Tak dengar, cikgu nak dengar suara ramai sikit boleh ke? Boleh faham ke A sampai E ni? Boleh. Okey, nak ramai lagi. Boleh faham ke A sampai E? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Ni A sampai E. Okey. Jadi cikgu ada masa lagi beberapa minit untuk bagi kamu faham betul-betul untuk pantulan.
Okey, berdasarkan yang cikgu dah tunjuk A sampai E ni, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 7. Tapi jangan risau, cikgu akan buat A dia dulu. Jadi tengok betul-betul, cikgu bagi 5 minit je lepas ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan kita ada image pula. Dan kita nak cari objek pula. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Tengok Okey. Okey, yang pertama sekali masing-masing kita nak tengok A image. Ini adalah A image kita. Jadi mana image bagi A? Ini adalah image bagi A. Cikgu merahkan dia. Garis pantulan cermin dia dekat mana? Baca pula. Ingat tahu, ini tadi kita cari objek dulu, sekarang kita cari image. Ini image. Ini cermin. Dan sekarang kita nak cari objek. Tapi step dia sama je macam tadi. Okey, sekarang garis pantulan dia paksi X. Kita buat satu garisan dekat paksi X. Okey, kita kira dia punya kotak. 1 kotak, 2 kotak. Jadi nak cari dia punya image, dia punya objek mesti 2 kotak juga. 1 kotak, 2 kotak. Jadi objek untuk A berada di sini. Jadi nak tulis jawapan macam mana? Okey, tengok di depan A. Buka kurungan. X dia apa? Y dia apa? Tarik X, tarik dekat Y. Jadi sekarang X dia 4. Kita buat 4. Koma. Y dia apa? Negatif 2. 4, negatif 2. Ini jawapan A kita. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi cuba selesaikan B, C, D, E. Cuba buat, cari apakah kedudukan objek untuk B, C, D, E. Aiman boleh buat ke Aiman? Boleh. Okey. Aiman, yang tadi boleh faham ke yang tadi Aiman? Faham. Okey. Okey, cuba masing-masing cuba buat B, C, D, E. Okey, bagus Aiden, tak ada masalah. Bagus Aiden. Okey, ni soalan yang terakhir untuk cikgu kukuhkan kamu punya pantulan. Habis soalan ni cikgu dah pergi kepada putaran. Khairina, semua jelas ke Khairina soalan ni cikgu tunjuk tadi? Jelas. Okey. Cuba buat tahu. Tak faham tanya cikgu. Apa nama jarang cikgu panggil? Khairil Mifzal. Khairil Mifzal boleh faham ke? Cikgu ajar ni. Boleh. Okey. Okey, cuba masing-masing cari koordinat. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu bagi 3 minit lagi Siapa ada masalah, siapa ada soalan boleh WhatsApp cikgu Okey, bagus. Ada yang dah hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu lagi 2 minit.
Okey, bagus. Oh, Syafi. Bagus, Syafi. Lama tak dengar khabar Syafi. Okey. Waalaikumsalam. Bagus. Okey, bagus. Eden memang terbaik. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ini adalah soalan yang terakhir. Jadi cikgu tak tahu ni. Cikgu harap masing-masing fokus ni. Cikgu nak mula buat untuk B. Okey. Jadi boleh ke semua cikgu nak buat untuk B, C, D, E? Nak dengar suara sikit, boleh ke B, C, D, E? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada B, C, D, E. Okey. Jadi kita tengok cara cikgu terangkan untuk B. Okey, ini B kita. B image. Cari dulu dekat mana B tu. Okey, ini adalah B kita. Nampak ni cikgu pakaikan. Ini adalah B untuk image. Okey. Cermin dia pula dekat mana? Paksi Y. Ini cermin dia. Ini cermin dia. Kemudian cikgu buat apa? Cikgu kira kotak. Satu kotak. Cikgu kira kotak. Satu kotak, dua kotak, tiga kotak. Jadi image nak pergi kepada paksi ada tiga kotak. Jadi nak dapatkan objek kena tiga kotak juga. Satu kotak, dua kotak, tiga kotak. Jadi inilah B untuk objek dia. Okey. Jadi cara nak baca koordinat dia. Kalau kamu tak nampak, tengok macam cikgu tunjuk ni. X dia ke atas, X dia pergilah pada paksi X, Y dia pergi kat paksi Y. Okey, B untuk koordinat. X dia negatif 3, Y dia negatif 2. Ini jawapan untuk B. Habis untuk B. Cikgu harap jelas tau. Semoga semua orang fokus. Okey, jadi habis untuk B, cikgu pergi pula kepada C. Okey, C dekat sini, inilah C kita. C image. Garisan PQ. Mana garisan PQ? Daripada P pergi kepada Q. Okey, jadi kalau kamu ragu-ragu, okey, kamu boleh buat satu garisan yang bagi straight nak nampak dia macam tu. Okey, jadi kita kira kotak. Kita kira kotak. Satu kotak, dua kotak, separuh. Jadi kita nak teruskan, mulakan dengan separuh. Satu kotak, dua kotak. Ini adalah kedudukan untuk objek C. Jadi objek C kita tengok. Ini X kita, ini Y kita. Jadi untuk objek C, X kita 3. Tulis 3. Y kita 2. 3,2. Boleh tengok macam mana cikgu buat. Kalau salah, salin correction. Salin correction. Okey, habis untuk C. Jelas ke semua untuk C? Nak dengar suara sikit, jelas ke? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada D. Okey, tengok D. Ini D kita, cari image untuk D. Oh, ini D image. Lepas tu cari dia punya paksi, dia punya cermin. X sama dengan negatif 2. Jatuh dekat paksi X, dia pergi kepada negatif 2. Jadi cermin dia satu garisan yang potong pada paksi X dekat nombor negatif 2. Okey, kita kira pula berapa kotak. Satu kotak, dua kotak. Nak dapat dia punya image, kalau tadi dua kotak, kena dua kotak juga. Satu kotak, dua kotak. Jadi image untuk B, dia jatuh dekat sini. Image untuk D. Okey, jadi kita nak baca koordinat dia. Macam mana? X dekat bawah, Y dekat atas.
Jadi dekat sini cara nak baca koordinat objek di X dia kosong. Y dia 2. Jadi 0,2. 0,2. Habis untuk D. Cikgu pergi pula kepada E. Cikgu pergi pula kepada E. Okey, ni soalan yang terakhir. Okey, cikgu pergi pula kepada E. Ini image untuk E. Kemudian cikgu pergi kepada cermin dia. Y. Ni Y. Sama dengan 1. Ini 1. Oh, jadi dekat sini kita punya cermin. Kira kita punya kotak daripada image ke cermin. 1, 2. 2 kotak. Jadi kena selang juga 2 kotak. 1, 2. Jadi image objek untuk E ada di sini. Nak baca dia punya koordinat. Ini X dia. Ini Y dia. Jadi nak baca, nak tulis. E, koma. Buka kurungan. X dia apa? 3. Tulis 3. Koma. Y dia apa? Negatif 1. Habis. Ni jawapan-jawapan dia. Cikgu harap jelas. Cikgu tunjuk dah macam mana nak dapat kedudukan objek. Macam mana nak dapat kedudukan image. Macam mana nak cari dia punya paksi. Habis dah pantulan dia. Okey, semua jelas ke semua tentang pantulan? Boleh faham? Okey. Okey, bagus. Akilah boleh Akilah? Boleh. Okey. Habis dah tahu tentang pantulan. Habis dah tentang pantulan. Okey. Kemudian yang terakhir. Cikgu ada 1 jam lagi. Cikgu nak ajar kamu tentang putaran. Putaran ni adalah yang paling mencabar. Cikgu tak cakap susah. Mencabar. Kalau translasi kita faham XY je. Kalau pantulan kita faham dia punya cermin je. Putaran dia ada 3 benda kamu kena faham. Putaran ada 3 benda yang kamu kena faham. Okey. Yang pertama kamu kena cari dia punya pusat putaran. Kamu kena cari dia punya pusat putaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena cari pula arah putaran. Arah terbahagi kepada 2. Sama ada dia ikut jam ataupun dia lawan jam. Okey. Kemudian yang terakhir dekat sini, kita kena ada sudut. Sudut dekat sini untuk silibus tingkatan 2 ada 3. Yang pertama adalah 90 darjah. Yang kedua 180 darjah. Yang seterusnya sudut ni dia boleh jadi banyak, tapi yang ni cikgu tunjuklah 360 darjah. Jadi sudut ni suka ke tak suka ke, kamu kena pakai protractor. Nanti cikgu tunjuk. Okey. Jadi kedudukan posisi dia macam mana? Posisi kalau putaran, posisi dia berpusing. Dia berpusing. Dia tak dia mesti dalam keadaan berpusing. Okey, jadi cikgu nak pergi dah kepada putaran. Cikgu ada sejam. Sejam tu tak lama pun. Cikgu terang. Kamu buat 1-2 soalan habis dah. Jadi fokus boleh? Boleh ke fokus kejap? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi nak faham putaran. Bila kita nak faham tentang putaran, kita kena faham tentang jam. Kita kena faham tentang jam. Tengok jam. Siapa ada jam, tengok jam. Siapa tak ada jam, tengok dekat depan. Cikgu keluarkan jam cikgu. Cikgu keluarkan jam cikgu. Cikgu ambil aplikasi cikgu. Cikgu pergi kepada jam cikgu. Cikgu pergi kepada jam cikgu. Ni jam cikgu kat depan. Okey. Cikgu akan terangkan dekat kamu. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey.
Ini cikgu tunjuk yang pertama sekali jam. Kita nampak tak jarum merah yang bergerak tu? Nampak ke jarum merah yang bergerak tu? Nampak. Okey. Jarum merah yang bergerak ni nama dia adalah pusat. Yang ini nama dia adalah pusat putaran. Cuba kamu bayangkan kalaulah tak ada titik warna biru tu, bila tak ada titik warna biru tu, dia takkan jadi pusingan. Sebab apa? Sebab jarum merah tu akan tercabut. Jadi nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, yang paling penting dekat sini adalah pusat putaran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok arah. Okey, kalau kita tengok jam dekat depan ni, dia bergerak ikut jam ke lawan jam? Jam. Ya, dia bergerak ikut jam. Dia bergerak ikut jam. Sebab apa? Sebab ini jam. Ini jam kamu ni. Kalau kamu tengok kat dinding sekarang ni lah, pukul berapa ni? Sekarang pukul 9.35. 9.35. Ini jam. Okey. Jadi sekarang arah dia ikut jam. Jadi apa yang cikgu nak kamu faham? Kalau ikut jam, dia punya pusingan macam ni. Warna hijau tu. Itu kalau dia ikut jam. Kalau dia lawan jam, pusingan dia adalah terbalik pula. Pusingan dia dalam keadaan warna merah. Okey, sekarang ni kita cakap dia ikut jam. Kita cakap dia ikut jam. Okey, jadi kena faham tu. Kalau ikut arah dia ikut jam, dia berpusing macam tu. Kalau dia lawan jam, dia terbalik. Okey, sekarang kita pergi kepada ikut jam. Okey. Kemudian dekat sini cikgu pergi kepada yang terakhir yang cikgu pesan tadi. Apa yang cikgu pesan yang tadi? Siapa sempat salin? Dah ada je pusat, dah ada arah. Yang terakhir apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sudut. Ya, yang terakhir dekat sini adalah sudut. Sudut ni ada banyak. Sudut ni ada banyak. Macam mana kita nak tahu sudut tu? Okey, jadi dekat sini cikgu bagi tips. Kalau dia cakap dalam keadaan kalau dia cakap dalam keadaan 90 darjah, dia dalam keadaan petak. Kalau dia dalam keadaan 180 darjah, dia dalam keadaan garis lurus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan. Okey, sekarang titik cikgu dekat nombor 1, 2, 3. Ini nombor, ini nombor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Allah, terbalik. Sorry. Kamu pun tak beritahu cikgu. Okey. Sorry. Ni 12. Ni 12. Ni 1. Ni 2. Ni 3. Sekejap cikgu tulis nombor jam. Ni 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Ini 8. Ini 9. Ini 10. Ini 11. Okey, ini nombor jam. Okey, sekarang kita tengok. Sekarang titik objek cikgu. Cikgu nak bagi tahu objek cikgu. Pergerakan cikgu punya objek. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, pergerakan cikgu punya objek. Objek cikgu sekarang, cikgu cakap huruf A. Cikgu nak kamu cari. Tengok huruf A. Imej cikgu adalah A, A koma atas.
Okey, sekarang objek kita. Kita assume dia berada di nombor 12. Okey, ini adalah objek kita iaitu objek A. Tak nampak lah pula. Cikgu buat warna merah sekejap semua. Okey, objek A. A tu berada dekat 12. Okey, jadi masing-masing tengok cara dia. Yang pertama sekali, cikgu buat perihal dia. Cikgu buat keadaan dia. Putaran ikut arah jam pada sudut 90 darjah. Cikgu buat dulu 90 darjah. Okey, yang pertama sekali buat jarum. Buat jarum pergi dekat A. Macam mana nak buat jarum tu? Daripada objek kita pergi kepada kita punya pusat. Pergi kepada kita punya pusat. Okey, bila cikgu cakap 90 darjah, maksudnya 90 darjah kalau cikgu cakap ikut arah jam, dia pusing dekat sini. 90 darjah bermakna dia dalam keadaan betul-betul peta. Jadi bila cikgu cakap dia pusing ikut arah jam 90 darjah, bermakna kedudukan imej bagi A cikgu, kedudukan bagi imej A jatuh pada titik nombor 3. Jadi mana cikgu tahu dia 90 darjah? Ini cikgu buka dia dalam keadaan 90 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, kalau cikgu cakap sudut cikgu 180 darjah. Kat mana? Nombor berapa kedudukan A cikgu? Mana kedudukan imej cikgu dekat nombor berapa? 9. Okey, ni daripada objek cikgu dekat atas ni. Okey, ni objek cikgu. Cikgu pusingkan 180 darjah. Okey, dekat nombor berapa kedudukan imej cikgu sekarang? 6. Ya, dekat nombor 6. Pandai. Itulah maksud cikgu. Okey, cikgu ubah. Okey, A cikgu sekarang cikgu pusing lawan arah jam. Dalam sudut 90 darjah. Dekat nombor berapa kedudukan imej cikgu? 9. Ya, dekat nombor 9. Boleh faham ke semua konsep putaran? Boleh faham? Boleh. Okey, sekarang kita pergi kepada kita punya worksheet. Tengok dah habis 15 minit dah. Okey, jadi cikgu nak terangkan ni. Cikgu nak terangkan ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu terus pergi kepada ni soalan ni. Cikgu buat B, kamu buat C. Senang je. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Step yang sama macam tadi. Step yang sama macam tadi. Okey. Yang pertama. Cikgu buat apa yang pertama? Cikgu cek dulu mana objek kita. Ini adalah objek kita. A itu objek kita. Okey. Kemudian cikgu buat jarum. Okey. Jadi cikgu tengoklah. Putaran 90 darjah. Okey. Sudut dia adalah 90 darjah. Arah dia adalah lawan jam. Okey, tengok ke depan lawan jam. Jadi, ambil satu bucu untuk jadi jarum. Nak ambil bucu, cikgu bagi tips. Ambil yang boleh dalam keadaan betul-betul tegak dengan pusat ataupun betul-betul baring dengan pusat. Sebagai contoh, kalau cikgu ambil ni, dia sengit. Sengit susah. Kalau cikgu ambil ni, dia sengit. Sengit susah. Jadi dekat sini, cikgu ambil titik ni. Cikgu ambil titik ni untuk dijadikan kita punya objek.
Okey, kita dah ada dah. Ini jarum kita yang warna merah ni jarum kita. Lepas tu kita tengok apa? Kita tengok dia dalam keadaan lawan jam. Kalau cikgu pusing ke bawah, dia ikut jam. Kalau cikgu pusing ke bawah, dia ikut jam. Tapi sekarang dia lawan jam, bermakna dia pusing dekat atas. Dia dalam keadaan lawan jam. Okey. Jadi sekarang kita punya soalan dekat depan ni dia lawan jam, jadi dia pusing ke atas. Sudut dia 90 darjah. Kalau sudut 90 darjah dia dalam keadaan betul-betul petak. Bermakna inilah 90 darjah dia. Jadi apa yang kita kena buat? Buat satu garisan. Jadi dekat sini kita dah selang 3 kotak mana? 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Jadi nak dapat kita punya kedudukan imej, selang juga 3 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Jadi inilah kita punya imej. Jawapan dekat sini, imej dia pada A. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey. Cikgu terangkan lagi sekali. Habis B ni. Dan kalau sempat salin. Okey, kita pergi kepada soalan C. Berdasarkan contoh yang cikgu dah terang pada B, cikgu nak semua orang cuba jawab C dia, imej dia jatuh dekat mana? Dekat huruf apa? Huruf A ke B ke C? Okey, cikgu nak masing-masing cuba jawab. Hantar jawapan dekat WhatsApp cikgu. Just bagi tahu je, imej dia A ke B ke C. Itu je. Kalau A, hantar A. Tulis A, send. Kalau B, hantar B. Kalau C, hantar C. Boleh ke semua? Boleh. Okey, cuba buat. Cuba buat. Wow, lajunya bagus, bagus. Pandai. Pandai. Okey, cikgu bagi masa untuk yang berfikir, yang sedang berfikir, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, pandai.
Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Nazhan dapat apa Nazhan? Apa jawapan Nazhan dapat Nazhan? C. C. Okey, Nazhan dapat C. Cikgu nak tanya Akilah. Akilah dapat apa Akilah? A ke B ke C? Okey, cikgu nak tanya orang lain. Cikgu nak tanya Syah. Syah dapat apa? A ke B ke C? Ada orang tak ni? Cikgu ajar tak ni? Dengar ke? Okey. Okey, cikgu nak tanya last kali. Cikgu nak tanya Aiman. Aiman dapat A ke B ke C? Apa Aiman dapat Aiman? A ke B ke C? Alamak, cikgu tak dengar lah pula Aiman. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan selesaikan soalan C. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan dekat depan. Okey, yang pertama sekali, objek kita dekat mana? Ini objek kita. Ini adalah kita punya objek. Ini adalah kita punya objek. Okey. Nak buat jarum, kita kena ada bucu. Kita kena pilih bucu yang betul-betul tegak ataupun betul-betul baring dengan pusat. Jadi sekarang bucu yang cikgu nampak dekat sini. Bila dia dalam keadaan macam ni, cikgu akan nampak dia punya jarum. Ini jarum dia. Okey, tu jarum dia. Tu jarum jam dia. Okey. Kemudian kita tengok pula dia punya arah. Arah dia adalah ikut arah jam. Kalau ikut arah jam bermakna dia ke atas. Ini arah jam. Kan arah jam pusing macam tu. Okey. Kalau ni adalah ikut arah jam. Dia pusing ke atas. Okey. Dia pusing sebanyak 90 darjah. Kalau 90 darjah, dia dalam keadaan betul-betul petak. Jadi dekat sini kita dapat jarum yang seterusnya. Okey. Jadi ini adalah kedudukan untuk imej kita. Jawapan dia adalah A. Jawapan dia adalah A. Jadi tips yang Nak tanya. Ya, tanya. Kalau macam bucu tu ambil mana-mana pun boleh kan? Bucu tu boleh nak ambil mana-mana. Tapi nasihat cikgu, ambil yang betul-betul tegak atau betul-betul baring. Sebab apa? Okey, kalau kita tak ambil betul-betul tegak, betul-betul baring, kalau tak ada choice, kita boleh pilih mana-mana. Tapi kalau ada choice, kita pilih yang betul-betul tegak, betul-betul baring. Okey, contohlah. Kalau cikgu pilih yang bucu ni. Okey. Kalau cikgu pilih bucu ni, boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tapi kamu tak akan nampak di dalam keadaan betul-betul petak. Amir rasa macam mana nak dapat dia punya keadaan betul-betul petak kalau bucu dia cikgu tak ambil yang betul-betul tegak, betul-betul baring? Tak tahu cikgu, susah. Pakai protractor. Okey, cikgu keluarkan protractor cikgu. Yang tengah ni, bagus soalan Amir. Disebabkan Amir tanya malam ni, cikgu keluarkan protractor. Jadi siapa-siapa ada soalan, tanya je. Nanti cikgu akan tolong. Okey, jadi protractor ni, yang cikgu bulatkan tu bagi kena dekat pusat. Bawa protractor tu bagi kena dekat pusat. Okey. Jadi bila dah kena dekat pusat, apa yang kita nak kena buat?
kira bagi nampak dia dalam keadaan 90 darjah. Okey, pusing protractor ni. Okey, kita dah pusing dah. Ha, ni cikgu dah pusingkan dah. Kira bagi nampak dia dalam keadaan 90 darjah. Okey, kiraan dia daripada sini. Ni kan kosong kita. Ini adalah kosong kita. Kosong. Sekejap cikgu hitamkan. Kosong. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kita pangkar dekat sini. Lepas kita pangkar dekat sini nak buat apa? Kita buat satu garisan yang kena pada pangkar tu. Itu kalau kamu nak ambil garisan yang bukan dalam keadaan betul-betul tegak ataupun betul-betul baring. Jadi dekat sini kita dapat ini adalah dia punya bucu. Boleh faham ke? Amir okey Amir menjawab ke? Boleh cikgu menjawab. Okey, yang Okey, lain terima jelas kasih. ke yang lain boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kalau dia dalam keadaan kamu tak jumpa bucu yang betul-betul tegak ataupun betul-betul baring yang kena pada pusat. Kamu tak jumpa. Bila tak jumpa kena guna protractor. Jadi nasihat cikgu bila kita nak cari dia punya jarum, cari yang betul-betul tegak dengan betul-betul baring. Kenapa? Sebab kalau dia dalam keadaan betul-betul tegak dengan betul-betul baring, senang kita nak nampak dia punya 90 darjah. Senang kita nak nampak dia punya 90 darjah. Tapi kalau kamu nak ambil bucu lain tak ada masalah. Pakai protractor. Asalkan ada protractor lah. Okey, habis dekat B. Okey, jadi masing-masing cikgu pergi. Ni kamu tak ada. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan. Cikgu akan huraikan. Kita sekarang ni kita nak belajar huraikan pula. Kita nak belajar huraikan pula. Cikgu akan buat A, lepas tu kita akan buat sama-sama C dan D. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Okey, ni soalan A kita. Okey, tengok dekat depan. Tadi daripada objek cari image. Sekarang dia suruh huraikan. Dia suruh kita huraikan. Bila dia suruh kita huraikan, yang pertama kita kena ada pusat, maklumat tentang pusat. Yang kedua, kita kena ada maklumat tentang arah. Yang ketiga, kita kena ada maklumat tentang sudut. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan huraikan soalan ni. Cikgu nak bagi kamu nampak. Pusat dia kalau nak huraikan mesti dalam bentuk koordinat. Koordinat. Jadi koordinat mesti dalam keadaan X, Y. Macam mana nak tahu dia punya koordinat? Ni titik ni dia punya pusat. Jadi bila tu pusat dia, kita baca koordinat dia X dia 6, Y dia 5. Tulis X dia adalah 6, Y dia adalah 5. 6,5. Satu markah. Satu markah. Yang kedua, nak dapat dia punya arah, kamu kena tengok mana satu objek dan mana satu image. Lepas tu kamu buat apa? Tengok, gerakkan bucu yang sama. Ingat, bucu kalau nak senang, cari yang betul-betul tegak, betul-betul baring. Okey, ini adalah bucu yang sama. Ini adalah bucu yang sama. Buat dia punya jarum. Buat dia punya jarum, objek. Pergi kepada pusat. Buat dia punya jarum dulu. Okey, sekarang jarum dia dekat sini, kita nak tentukan arah dia. Daripada maklumat jarum. Daripada maklumat jarum dekat situ, kita boleh tengok dia punya arah. Kalau arah dia ke atas, ikut jam ke lawan jam? Siapa boleh bagi tahu? Ikut jam ke lawan jam? Lawan. Arah dia dalam keadaan lawan jam.
Sekiranya dalam peperiksaan nanti kamu berjaya tentukan dia lawan jam ataupun ikut jam, kamu dapat 1 markah. Okey. Lepas tu buat apa? Buat pula dia punya jarum untuk imej. Okey, kalau dia dalam keadaan betul-betul petak, dia berapa darjah semua? Kalau dia dalam keadaan betul-betul petak, 90. ya. Bila kita nampak dia betul-betul petak, dia punya sudut adalah 90 darjah. Bila kamu dapat tentukan kedudukan sudut yang betul, 1 markah. Jadi bila dia minta huraikan macam ni, kamu kena tulis balik. Pusat, kamu tulis je balik, cuma letak koma. Pusat putaran adalah 6,5 dalam pada arah tulis je pada arah lawan jam. Koma, sudut 90 darjah. Betul juga. Boleh faham ke semua dekat sini? Nampak ke? Nampak. Okey, seorang je. Yang lain mana? Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Jelas. Okey, jadi berdasarkan yang cikgu buat tu, kita ada setengah jam je lagi. Okey, kita jawab soalan C. Cikgu nak masing-masing cuba huraikan. Cuba huraikan soalan C. Ni, cikgu zoom. Okey, cuba buat soalan C. Ini adalah image, ini adalah objek, ini adalah image. Huraikan macam cikgu huraikan ni. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Bagi ada 3 maklumat tu. Cikgu, Ya. yang kan koordinat paksi XY tu pun kena tulis juga ke nombor tu? Cikgu lupa. Kalau dekat sini kalau dia tak ada buat koordinat untuk pusat, tak payah buat. Cari arah dengan sudut je. Terima kasih, Cikgu. Okey, sorry cikgu terlupa kat situ. Cari arah dan sudut je untuk soalan ni. Okey. 2 minit lagi. Cikgu bagi masa 2 minit lagi.
Okey, 1 minit lagi. Farish dapat ke Farish yang ni? Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, cikgu tak tahulah. Cikgu harap masing-masing dalam keadaan yang fokus lah. Sebab cikgu kat sini, cikgu just bagi yang terbaik sahaja. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada objek, nak pergi kepada dia punya image. Objek, pergi kepada image. Ini objek kita. Buat jarum, buat jarum. Jadi sebelum buat jarum, pilih bucu. Pilih bucu. Bucu dia mesti dalam keadaan yang betul-betul tegak atau betul-betul baring. Jadi dekat sini bucu kita, ni bucu kita. Betul-betul tegak. Okey, jadi ni bucu kita yang sama. Betul-betul baring. Jadi dekat sini kita dapat. Okey. Jadi daripada sini kita nak tengok jawapan daripada segi arah. Arah dia kalau dia objek pergi kepada image objek pergi kepada image dia ke bawah. Ini lawan jam ke ikut jam? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Arah jam. Ya. Dia dalam keadaan ikut arah jam. Habis. Okey, bila dia dalam keadaan betul-betul peta, berapa sudut dia? 90. Berapa? 90 Ya, darjah. sudut dia dalam keadaan 90 darjah. Betul dua maklumat ni, betul lah jawapan kamu. Habis. Ini untuk putaran. Ini untuk putaran. Okey, seterusnya kita buat soalan yang seterusnya. Cikgu bagi kamu masa 3 minit. Cikgu bagi kamu masa 3 minit. Tengok dekat soalan dekat depan. Masing-masing boleh tengok soalan dekat depan. Yang pertama sekali, cikgu nak kamu cari dia punya arah. Yang kedua, cikgu nak kamu cari dia punya sudut. Okey. Jadi sekarang soalan ni cikgu nak ingatkan dekat kamu semua pakai protractor. Cikgu nak ajar, kena ajar juga pakai protractor. Protractor. Untuk sudut pakai protractor. Sebab apa? Sebab dia tak ada keadaan betul-betul tegak dan betul-betul baring. Ini objek dia, ini image dia. Okey, jadi cuba selesaikan soalan yang diberikan. Cikgu bagi masa 3 minit. Wan Naim, rasa-rasa boleh buat tak soalan ni? Boleh kot. Okey, cuba Kak Irina rasa boleh buat tak soalan ni? Boleh. Okey, cuba tahu semua. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Dah dia dah hantar. Okey, 2 minit lagi. Cikgu tunggu.
Okey, 1 minit lagi. Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Soalan ni cikgu suruh kamu jawab sebab cikgu nak ajar kamu cara pakai protractor. Cikgu nak ajar kamu cara pakai protractor. Okey, jadi masing-masing yang pertama sekali cari sudut sama. Cari sudut sama. Silap. Cari bucu sama. Cari bucu sama. Okey. Jadi objek bucu sama dia mana? Ini bucu dia. Image bucu yang sama dengan ni yang mana? Ini bucu dia. Buat, lepas tu buat apa? Buat jarum. Buat dia punya jarum. Okey, dari sini pergi kepada dia punya pusat. Daripada sini pergi kepada dia punya pusat. Jadi, dekat sini pergerakan mesti daripada objek pergi kepada image. Jadi objek nak pergi kepada image dia lalu belakang ni. Bila dia pusing ke belakang, arah dia ikut jam ke lawan jam? Arah dia ikut jam ke lawan jam kalau pusing ke belakang? Lawan jam. Tak dengar? Lawan jam. Ya, dia dalam keadaan lawan jam. Okey, kemudian sudut. Sudut dekat sini cikgu ajar pakai protractor. Cara nak pakai protractor ni, yang cikgu bulatkan ni mesti kena pada pusat. Dan pergerakan dibaca daripada jarum objek ke image. Macam mana? Masing-masing boleh tengok. Ambil ni pergi kepada pusat. Okey, cikgu zoom. Cikgu nak bagi kamu nampak. Okey. Jadi jarum objek mana? Ni jarum objek kita. Protractor tu kita pusingkan. Kita pusingkan bagi sama dengan jarum objek. Ni objek. Ini adalah objek. Ini adalah objek. Ni jarum untuk objek. Jadi dekat sini barulah kita baca. Jadi dekat sini kita baca daripada sini. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bermakna dia punya sudut jatuh pada 90 darjah. Jadi arah dia adalah lawan jam dan sudut dia 90 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Tak. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi kat sini kita ada 15 minit lagi. Yang ni cikgu tahu ramai yang tak print, jadi cikgu tak proceed dulu yang ni nombor 4 ni. Okey. Jadi masing-masing cikgu akan pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir untuk malam ni. Siapa yang faham ni, dia boleh jawab. Siapa yang faham ni, dia boleh jawab. Jadi ni kena pakai protractor. Cikgu ada WhatsApp dah dalam grup. Kena ada protractor. Okey, jadi cikgu buat. Okey, ini adalah dia punya graf. Ini adalah dia punya graf. Masing-masing boleh tengok. Cikgu nak bagi kamu nampak konsep dia. Cikgu nak bagi kamu nampak konsep dia. Okey, jadi cikgu akan selesaikan 2 soalan. Cikgu akan selesaikan 2 soalan. Sekarang ni masing-masing kita pergi kepada soalan V. Okey, V. Mana objek dia? 4, 1. Okey, 4 untuk X. Ini X kita 4. Cikgu bawa ke atas.
1. Y dia 1 dekat sini. Jadi dekat sini kita dapat ini adalah objek untuk V. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada pusat. Pusat dia dekat sini apa? Pusat putaran. Pusat putaran dia dekat sini apa? -1, -1. X dia -1. Mana X -1? Ini X dia -1. Ni cikgu buat satu garisan. Itu X dia -1 Okey. Y dia adalah -1. Okey, ni Y dia -1. Okey, jadi dekat sini kita dapat ini adalah dia punya pusat putaran. Sampai sini jelas ke semua? Jelas. Okey, baik. Kemudian daripada pusat kita pergi kepada arah. Arah adalah ikut lawan jam. Arah dia lawan jam. Kemudian sudut dia adalah 90 darjah. Ini 90 darjah. Jadi daripada data ni kita kena cari kedudukan imej. Cara dia, mula-mula kita buat jarum daripada objek pergi kepada pusat. Kemudian kita tengok arah, kalau ikut jam dia ke bawah, kalau dia lawan jam dia ke atas. Okey, jadi sekarang kita lawan, bermakna kita ke atas, padam yang bawah ni. Dia bergerak, sudut dia dalam keadaan 90 darjah. Ambil protractor, letakkan yang tengah ni pada pusat dia. Okey, letakkan pada pusat. Okey, habis. Bagi protractor tu pusingkan sampai betul-betul kena pada jarum objek. Daripada sini apa yang kita buat? Kita pusingkan sampai 90 darjah. Kita kira. Nak kira ni macam mana cikgu zoom Okey, ni 10, ni 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Cikgu buat satu tanda. Lepas cikgu dah buat satu tanda, cikgu buat garisan daripada pusat pergi terus kepada kita punya tempat pangkah tu. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini? Sampai sini jelas? Jelas. Okey, habis. Okey, nak cari dia punya kedudukan untuk imej dia macam mana? Jarak dia kena sama. Jadi dekat sini cikgu bagi tips. Cara dia, kamu buat satu bentuk segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakkan juga. 1, 2. Kenapa cikgu gerakkan ke atas ni? Sebab dia lawan. Sekejap. 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2. Dia kena dekat sini. Dia kena dekat sini. Jadi ini adalah V untuk imej. Jadi V untuk imej. Kedudukan V imej mesti baca dalam keadaan koordinat. X dia jatuh pada -3. Tulis -3. Y dia jatuh pada 4. Tulis 4. Tutup kurungan. Ini jawapan V imej dia. Jelas ke semua untuk V? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi berdasarkan yang cikgu dah buat untuk V, cikgu nak masing-masing cuba buat W. Cari imej untuk W. Cikgu bagi masa 3 minit. Cuba buat cikgu bagi masa 3 minit.
Okey, buat W Oh, tak sempat print. Tak sempat print, tak apa. Tengok yang cikgu buat lepas ni Kalau tak print susah nak kena tulis dia punya kotak-kotak. Okey, 2 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan W. Boleh ke cikgu buat soalan W? Boleh. Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu buat soalan W. W jatuh pada koordinat negatif 52. Ni tengok tahu ni dah soalan yang terakhir. Ni dah soalan yang terakhir. W jatuh pada negatif 52. Ini negatif 5 dan ini 2. Dia jatuh dekat situ. Okey, jadi dekat sini ini adalah X kita. Inilah W kita. Ni objek kita. Okey. Kemudian daripada sini cikgu pergi kepada pusat.
Pusat putaran adalah 1, -2. Cari pusat putaran dia. Pusat putaran dia, cikgu cari X dia 1. Okey, ini 1. Kemudian Y dia -2. Jadi dekat sini, ini dikira sebagai pusat. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit soalan terakhir ni? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Buat jarum daripada objek pergi kepada pusat. Lepas tu tengok arah. Arah dia ikut jam. Kalau cikgu buat ke kanan, ikut jam. Kalau cikgu buat ke bawah, dia lawan jam. Jadi sekarang dia ikut jam pada sudut 90 darjah. Jadi ambil protractor, pusat tu, yang pusat tu jatuhkan dia dekat sini. Okey, jadi cikgu bawa dia protractor pergi kepada pusat, bagi sama dengan jarum objek. Dekat sini kita pergi kepada 90 darjah. Kita kira. Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey, buat satu tanda. Lepas kita buat satu tanda, buat satu garisan daripada pusat yang potong pada 90 darjah. Buat panjang-panjang pun tak apa. Kemudian dekat sini kita nak cari dia punya koordinat untuk W. Kita kira kotak dia. Tengok cara cikgu kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik ke atas. Kan dia pusing ikut lawan arah jam. Jadi sekarang kita juga kotak macam tu. Kita pusing dia jadi straight. Sebab tu cikgu naikkan ke atas. Dengan bilangan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia jatuh dekat sini. Inilah W untuk image dia. Koordinat dia berapa? Okey, X dia adalah 3. Dan Y dia dekat sini jatuh pada 4. Jadi inilah koordinat untuk image W. Terbalik kat bawah. 3, 4. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi sekarang sudah pun pukul 10.30. Nanti cikgu send rakaman kelas. Cikgu harap kamu cuba dapatkan apa yang cikgu ajar malam ni. Cuba dapatkan. Kalau siapa-siapa tak faham tentang pengisian kelas, jangan diam lama-lama. Terus tanya cikgu. Terus tanya cikgu, cikgu tak faham, boleh ke ajar? Cikgu ajar. Jadi tapi yang penting usaha tu daripada kamu. Yang mengajar ni effortnya daripada cikgu, tapi yang nak faham tu kamu. Jadi kena cuba. Masing-masing kita cuba. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit, sama-sama kita belajar boleh? Boleh. Ramai-ramai sikit. Boleh ke nak dengar yang terakhir? Boleh. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita. Dah pukul 10.31. Cikgu ucapkan minta maaflah salah silap cikgu kalau terkurang apa-apa. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Guru. Okey, Assalamualaikum. sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey.